Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita peluang untuk bersama di dalam majlis ilmu ini. Moga-moga kita mendapatkan keberkatan daripada Allah sesuai dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, barang siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan padanya, maka Allah SWT akan memberikannya kefahaman dalam agama. Dan kefahaman agamakah dan kefahaman apakah yang lebih baik daripada kita memahami sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, kehidupan keseharian baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah majlis ilmu yang bertajuk Hisnul Muslim atau yang dikenal sebagai perisai Muslim. Dinamakan perisai Muslim yang ditulis oleh seorang Syekh Sa'ad Al-Qahtani. Beliau menuliskan buku-buku berkenaan dengan doa-doa yang diambil daripada Quran dan Sunnah, kemudiannya disusun mengikut bab sesuai dengan bagaimana baginda SAW bangun daripada tidur sehinggalah baginda SAW tidur kembali. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di alam amalannya. Semoga dengan doa-doa ini mendekatkan kita, menjadikan perisai bagi kita daripada syubhat, daripada syahwat, godaan syaitan dan sebagainya. Selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita, junjungan kita, yang kita harapkan moga-moga Allah mengumpulkan kita bersama. Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, pertemukan kami dengan para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Dan mereka lah wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan nanti di hari akhirat. Baik, pada hari ini kita akan bermula kembali majlis ilmu kita. Walaupun disebut sebagai sesi yang kedua, tapi hakikatnya ia merupakan majlis ilmu yang ketiga. Sebab pada minggu lepas saya telah bawakan 2 slide. Jadi pada hari ini kita masuk ke slide yang ketiga. Slide yang pertama berkenaan dengan kelebihan berzikir dan berdoa. Slide yang kedua berkenaan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW apabila bangun daripada tidur, memakai baju, kemudian melepaskan baju. Dan pada hari ini setelah kita masuk buka baju semuanya, maka kita akan masuk ke dalam bab yang mana doa ketika masuk ke tandas. Doa apakah yang kita akan baca apabila masuk ke tandas? Rasulullah SAW membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, yang ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Di sini ada dua hadis yang berbeza. Bismillah ni ada hadisnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith pun ada hadisnya. Dua hadis yang digabung menjadi satu. Hadis yang pertama adalah doa yang Allahumma inni a'udzubika ni daripada Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik ini sentiasa memperhatikan baginda SAW. Anas ni antara khadim ni pembantu Rasulullah. Apa yang menarik, walaupun Anas ni pembantu Rasulullah, kalau dalam bahasa zaman sekarang ni kita sebut orang gaji lah, orang gaji, atau kalau dalam bahasa Arab kita sebut amah. Tapi Anas ni berkata, selama aku berkhidmat pada Rasulullah, aku bekerja bersama dengan Rasulullah, Rasulullah tidak pernah berkata, ya Anas lima fa'alta hadha, wahai bukan tak sebut Anas lima fa'alta hadha, kenapa kau buat ni, kenapa buat ni, tak. Tapi Rasulullah tidak pernah marah Anas, tidak mempertanyakan. Jadi Anas bin Malik ni sangat bahagia apabila berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW apabila masuk ke tandas, Rasulullah akan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu merupakan doa daripada poin yang kedua. Doa yang pertama pula ialah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. RA ni maksudnya radhiyallahu an. Nak letak Sayyidina pun boleh, tetapi kebanyakan dalam kitab-kitab fiqh yang terdahulu mereka akan sebut nama, lepas tu mereka sebut radhiyallahu an, mengambil daripada semangat ayat firman Allah SWT, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha kepada mereka. Jadi biasalah kita akan dengar macam Syafi'i rahimahullah, kalau para sahabat akan diletak radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an. Bukan bermakna kita tidak hormat mereka. Bila kita letak radhiyallahu anhu, ia lebih bertepatan dengan ayat Al-Quran. Tetapi nak sebut Sayyidina pun boleh, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Tapi lebih indah kalau kita sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau ada radhiyallahu an tu lebih afdal. Jadi balik kepada hadis yang kedua ini daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
meriwayatkan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, penutup pandangan atau hijab antara jin dan auratnya Bani Adam. Kita Bani Adam ni bila kita buka baju dalam keadaan kita tidak berpakaian atau kita sebut dalam bahasa minta maaf telanjang ya, maka apabila kita masuk tandas atau kita buka baju baik dekat bilik ke, maka kita baca bismillah. Baca bismillah. Je bismillah ni dia tak terhad dalam tandas saja. Even kalau kita di bilik pun, kalau kita buka baju kita tidak mahu aurat kita dilihat oleh syaitan, maka kita baca bismillah. Bismillah. Sebab tu Syekh Sa'ad Al-Qahtani menggabungkan antara hadis bismillah dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik, poin yang ketiga daripada doa ini yang kita boleh ambil adalah kesempurnaan agama Islam. Indahnya agama Islam, sempurnanya agama Islam apabila agama Islam ini menjaga adab-adab manusia daripada seluruh aspek. Daripada yang paling kecil, masuk tandas, ada adabnya. Dalam nak buang hajat, ada adabnya. Nak keluar daripada tandas pun ada adabnya. Itu daripada yang paling simple. Sampailah kepada yang urusan duniawi seperti misal kata daripada sudut muamalat, perbankan. Kita selalu dengar ada perbankan Islam, ada ekonomi Islam, ada muamalat Islamiah. Sebab ada kitab yang dikarang AAIOF, sebuah syariah standard yang digunakan pakai oleh bank-bank Islam negara. Cuba kita perhatikan, ada tak agama-agama selain daripada agama Islam yang non-Muslim, mereka ada bank berdasarkan syariat mereka. Ada tak bank syariat selain agama Islam? Bank syariat selain daripada Yahudi? Bank syariat agama C? Bank syariat agama D? Tidak ada. Kerana syariat yang sempurna, yang menjaga daripada awal hingga ke akhir adalah syariat Islam. Syariat Islam daripada perbankan, pemakanan, perbuatan, amalan, SOP. Kita Alhamdulillah, even SOP yang dalam vaksin pun ianya selaras dengan syariat Islam. Rasulullah SAW apabila berlaku wabak, baginda SAW berkata janganlah masuk ke dalamnya dan jangan keluar daripadanya. Ini sebuah SOP. SOP yang mana bukan sahaja telah ditetapkan oleh kerajaan, tetapi telah diajarkan dalam Islam. Jadi poin yang ketiga, apa yang kita nak tekankan, kesempurnaan agama Islam dalam menjaga bukan saja adab, menjaga segala adab, menjaga segala muamalat. Subhanallah, indah. Inilah sesuai dengan mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Al-yawm akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Beruntunglah kita ni orang Islam menjadi agama yang sempurna. Beruntung, syukur, duduk, baring, ingat, ya Allah, Alhamdulillah, syukur aku menerima Islam. Kita bersyukur, Allah berikan kita Islam dalam keadaan kita tidak meminta lahir dari Islam. Dan moga-moga Allah masukkan kita ke dalam syurga dalam keadaan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang keempat, bentuk kehambaan. Doa ini mengajarkan walaupun kita nak masuk tandas, bukan hanya sekadar masuk, tapi kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pada Allah, ya Allah, a'udzu, aku berlindung kepadamu. A'udzu, aku alja'u, maksudnya dalam alja'u, aluzu, aku kembali kepadamu ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah perlindungan daripada khubus, daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dan doa ini sunnah dibaca dengan jelas, dibaca dengan kuat secara lisan, kerana sebab bila Rasulullah baca, Anas dengar. Dibacanya sebelum masuk ke dalam tandas. Jangan pula dah kita baca di dalam tandas. Kalau mungkin baca dalam hati tak jadi masalah kalau di dalam tandas. Baik, doa yang ketika keluar tandas. Dah masuk tandas, mesti kita akan keluar tandas. Keluar tandas, Allah, mudah je kita baca. Kita baca ghufranak. Ghufranak, aku memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Aku memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Hadisnya bagaimana? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dengan Ibnu Majah. Tiga. Kalau kita sebut ni biasanya enam buku hadis yang terkenal. Dua ini sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan yang empat itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang lemah. Yang empat itu Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dengan Nasa'i. Jadi kat sini ada daripada tiga riwayatnya. Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda SAW, memperhatikan apabila dia melihat Rasulullah keluar daripada tempat buang hajat, maksudnya daripada tandas, baginda akan membaca Quran. Kenapa Rasulullah minta ampun padahal dalam tandas? Imam Al-Khattabi berkata ada dua sebabnya. Yang pertama, baginda kemungkinan beristighfar kerana beliau telah pun meninggalkan zikir.
Seorang muslim yang baik, seorang insan yang baik, seorang yang beriman, dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, zikirlah pada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bukratan wa asila, pagi ataupun petang. Tapi bila masuk dalam tandas, tak boleh nak berzikir. Apabila kita tidak boleh berzikir, maka kita bila kita tak boleh berzikir di dalam tandas, so kita beristighfar. Sebagaimana Rasulullah beristighfar, ghafranak, kami mohon, aku memohon keampunan-Mu ya Allah. Sebab yang kedua, Imam Khattabi mengatakan, mungkin kita juga beristighfar kerana kita takut tidak bersyukur dengan nikmat makanan. Nikmat kita dapat menghadam makanan kita. Nikmat saluran keluar kita baik. Saya ada seorang pakcik yang mana beliau ni kalau nak kencingnya di dalam tiup. Buang air kecilnya tu di dalam tiup. Ada orang yang nak kentut, minta maaf nak buang angin. Nak buang angin tu dia bayar sampai beribu-ribu untuk sekadar buang angin saja. Ni kita tak cakap buang air kecil atau besar, nak buang angin saja sebab dia tak dapat nak penghadamannya tak cantik, terpaksa buat operation sehinggalah setelah tu baru dia boleh keluarkan angin. Jadi kita lalai dalam bersyukur kepada Allah. Apabila kita masuk tandas, kita dapat buang air kecil dengan sempurna, kita dapat buang air besar dengan sempurna. Di saat ada orang yang mungkin dia punya pencernaan tidak baik, maka kita baca ghufranak, aku mohon ampun ya Allah. Aku mungkin tak bersyukur, aku tak cukup bersyukur, aku kurang bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah kau berikan. Ini yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh Imam Al-Khattabi. Hadis ini juga yang selalu kita belajar adalah riwayat Imam Nasa'i, yang kita belajar dengan Nasa'i dan sanadnya agak lemah. Saya minta maaf, ini silap ni. Jadi yang sepatutnya alhamdulillahillazi azhaba 'annil adza wa afani. Alhamdulillahillazi azhaba 'annil adza wa afani. Jadi sebenarnya saya dah betulkan dah, tapi mungkin saya terambil PDF yang lama ni. Saya minta maaf. Alhamdulillahillazi azhaba 'annil adza wa afani. Doa ni kita selalu belajar. Banyak masa saya sekolah tadika dulu pun saya belajar. Kemudian masa saya sekolah rendah pun saya belajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah dan daripada sudut periwayatannya agak lemah. Jadi yang lebih famous, yang lebih biasanya dibaca adalah ghufranan. Ghufranan. Kemudian ulama juga mengatakan makruh untuk seseorang itu berlama-lama di dalam tandas. Duduk dalam tandas, dia relax lama-lama, dia lebih suka berada dalam tandas. Berlaku tak? Berlaku. Saya pernah ada orang tu lama sangat dalam tandas, rupanya main phone. Alhamdulillah. Rupanya baca surat khabar. Dulu orang zaman dulu baca surat khabar dan ni baca main phone. Bahaya betul. Ini sebenarnya hukumnya makruh. Makruh ni apa? Allah SWT benci. Kalau kita tak suka isteri benci kita, kita tak suka anak-anak kita benci kita, keluarga kita benci kita, macam mana kita boleh buat benda yang Tuhan kita benci benda tu, lalu kita berada di dalamnya dalam tandas? Sebab apa? Sebab yang pertama, kata ulama, kerana dia membuka aurat tanpa hajat. Sebab buka aurat ni dibenarkan apabila ada hajat. Tapi kalau tanpa hajat, sengaja lama-lama duduk dalam tandas padahal dah selesai pencernaannya, maka ketika itu tidak digalakkan. Dan juga dalam dakwah ni juga mengajarkan bahawasanya tempat tinggal syaitan adalah berada di dalam tandas, kerana tandas kotor tempatnya. Baik, itu adalah doa keluar tandas. Lepas keluar tandas, mestinya kita nak solat. So kita pun berwuduk. Bacaan sebelum berwuduk, apa yang kita nak baca apabila berwuduk? Kita baca bismillah. Kita baca apa? Bismillah. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, la salata liman la wudu'a lahu. Wala wudu'a liman lam yusammillahi ta'ala. Atau kama qala, tidak ada solat bagi yang tidak berwuduk dan tidak ada wuduk bagi yang tidak menyebut nama Allah. Saya ulang lagi, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada solat. Ini kalau saya tak silap lafaznya begitu ya. Tidak sah solat jika tidak berwuduk dan tidak ada wuduk atau tidak ada manfaat wuduknya atau tidak berguna wuduknya jika tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca secara literal, maksudnya tak sahlah wuduk tanpa baca bismillah. Tak begitu. Sebab tu bila kita ada hadis, kita tidak boleh membaca secara literal. Kita perlu kembali kepada salafus soleh. Kita perlu kembali kepada orang-orang yang terdahulu. Generasi-generasi yang terbaik setelah Rasulullah, iaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, generasi imam 4 mazhab, generasi ulama-ulama mazhab. Apabila mereka melihat hadis ini, maka mereka mengatakan
Tidak. Maksud yang pertama, la solata liman la wudu'a lahu, betul. Memang tak sah solat kalau tak wuduk. Tapi untuk tak wuduk kalau tak sebut nama Allah, bukan begitu. Sebab tu 3 mazhab mengatakan bacaan bismillah itu sunnah hukumnya. Tapi mazhab Imam Ahmad, dia kata benda ni wajib. Sebab Rasulullah kata tidak ada wuduk. Tapi kalau dia terlupa, maka dia akan diampunkan. Maka diampunkan. Kalau dia tak buat, maka dia berdosa. Jadi itu kita nak katakan, kalau boleh, bila wajib dengan syarat ni berbeza. Wajib ni, kalau tindakan berdosa. Mesti mazhab Imam Ahmad menyatakan solat jemaah tu hukumnya wajib. Bila kita lihat, ni kata saya lah, mazhab Imam Ahmad, fatwa Saudi lah. Saya boleh kata fatwa Saudi mengatakan solat jemaah itu hukumnya wajib. Kalau kita tak solat jemaah, sah tak solat kita? Sah, tetapi berdosa sebab mengingatkan Quran. Dalam mazhab Syafi'i, dia fardu kifayah untuk solat jemaah. Baik, jadi tiada solat dekat sini maksudnya tidak sah solat. Kalau tiada wuduk, bermakna tidak sempurna wuduk kita. Apapun, kalau kita mampu untuk baca bismillah, bacalah sebelum berwuduk. Yang seterusnya, berwuduk. Dan sebelum kita teruskan, jika ada soalan, bolehlah bertanya di dalam grup, bertanya di dalam Facebook atau di dalam YouTube, kita berkongsi. Okey, seterusnya, bacaan selepas berwuduk. Apa yang perlu kita baca lepas berwuduk? Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang bermaksud aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah. Bila sebut la ilaha ni maksudnya tiada yang berhak disembah, melainkan Allah, yang tiada sekutu baginya, dan aku mengaku bahawa Nabi Muhammad itulah hamba-Nya dan pesuruhnya, abduhu wa rasuluh. Daripada hadis kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang daripada kalian berwuduk kemudian dia berwuduk dengan sempurna. Apa maksud wuduk dengan sempurna? Dia berkumur-kumur, dia cuci tangannya, dia ke istinsyak, kemudian dia cuci wajahnya sempurna, buat 3 kali, kemudian rambutnya daripada kepala sampai belakang, kemudian semuanya sempurna. Kalau mazhab Syafi'i kepala pun 3 kali, tapi kalau dalam mazhab yang lain ada yang kata sekali sahaja. Apa kalau kita berwuduk dengan sempurna, maka akan dibukakan kita 8 pintu syurga dan diizinkan untuk kita masuk melalui pintu syurga di mana saja kita kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Jadi Masya Allah, ada beberapa situasi di mana pintu syurga dibuka semuanya, seluas-luasnya ketika masuk bulan Ramadan. Kan? Bila masuk bulan Ramadan akan dibuka pintu syurga seluas-luasnya. Begitu juga antara bila pintu syurga dibuka ni apabila kita berwuduk, kemudian kita berwuduk dengan sempurna, kemudian kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bila kita buat ini, maka mudah-mudahan Allah rezekikan kita, dibukakan bagi kita 8 pintu syurga. Ini menunjukkan keutamaan fadilat bagi mereka yang berwuduk dengan sempurna. Mudah ke tidak? Mudah. Asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dia bertanya pada saya, Ustaz, macam mana saya nak dapatkan PDF yang Ustaz screenshot ni? Boleh cari dekat YouTube. Cari di Google. Di Google ada Hisnul Muslim yang telah diterjemah oleh Dr. Abdul Basit. Kalau nak beli yang dalam bentuk buku pun bagus juga. Dalam bentuk buku pun dah dicetak. Itu ada boleh didapatkan di mungkin yang saya tak ada yang seterusnya. Poin yang ke-14 atau doa yang seterusnya, doa bacaan selepas berwuduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umar bin Khattab, barang siapa yang berwuduk kemudian menyempurnakan wuduknya lalu membaca, dia baca ni juga, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Lepas tu ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka dibuka baginya 8 pintu syurga serta diizinkan nak masuk daripada pintu mana pun boleh. Silakan. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud tawabun. Apa maksud tawabun? Tawabun adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Bila kita sebut selalu bertaubat, ini tandanya manusia ini tidak pernah lepas daripada kesalahan. Saya, tuan-tuan dan puan-puan tidak pernah lepas daripada kesalahan. Apabila berlaku kesalahan, kita bertaubat. Saya teringat dengan sebuah hadis. Ada seorang sahabat bertanya, ya wahai Rasulullah,
aku buat dosa. Apa yang aku perlu buat? Rasulullah jawab, bertaubatlah. Lalu datang lagi. Ya Rasulullah, aku buat dosa lagi. Rasulullah kata, bertaubatlah. Besok lusa datang lagi, aku buat salah lagi, bertaubatlah. Begitulah, selalu sentiasa begitu. Sampai akhirnya dia kata, wahai Rasulullah, sampai bila aku perlu bertaubat? Baginda SAW menjawab, bertaubatlah sampai syaitan putus asa untuk menyelesaikan engkau. Atau kamakal, atau dengan nafas yang lebih sempurna. Yang mungkin nanti saya akan hadirkan di pertemuan yang mendatang. Apabila bila yang mana syaitan tu yang putus asa nak sesatkan kita. Sekarang ini, berapa ramai orang yang bila dia buat dosa, dia yang putus asa. Dia kata, aku tak layak lah nak masuk rumah Allah. Aku tak layak lah nak pergi masjid. Aku tak layak nak berpuasa. Aku tak layak nak bersedekah. Aku ni dah banyak dosa. Yang putus asa tu dia. Walhal, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang selalu bertaubat. Selalu bertaubat maknanya kita akan sentiasa buat dosa. Bukan selalu, atau kita akan buat dosa, tetapi di masa yang sama kita menjadi orang yang selalu bertaubat. Wa'at bi'is-sayyi'atal hasanah. Kata Rasulullah, kalau buat dosa, cepat-cepat buat baik. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan menghapuskan kejahatan. Jadi kita doa pada Allah jadi orang yang selalu bertaubat sehingga syaitan putus asa nak sesatkan kita. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku daripada golongan orang-orang yang bersih. Umat Islam adalah umat yang bersih. Umat Islam yang cintakan kebersihan. Kadang-kadang kita malu. Kita ni orang Islam tapi kita tidak menegakkan nilai Islam. Kita buang sampah merata. Kita buang sampah di sungai. Kita buang sampah di mana? Kita di mana nilai Islam ini dilakukan dengan perbuatan. Dan sebab itulah baginda SAW berdoa, jadikanlah aku orang daripada golongan-golongan yang bersih. Bersih daripada syirik, bersih daripada sudut rohani, bersih juga daripada sudut fizikal kita. So kalau ada orang Islam yang kotor, yang busuk, yang berbau, yang tak mandi sebulan 2 bulan, lalu dikatakan itu sebagai wali, kita kata tidak, ini bukan nilai Islam yang sebenar. Jadi itulah mutatahhirun dan tawabun. Lalu dekat sini juga nak mengajak untuk kita sentiasa membersihkan dosa walau sekecil apapun. Tawabin ni taubat. Buat dosa kecil, cepat-cepat buat. Cepat-cepat mohon keampunan. Kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah mi'ata marrah. Kata Allah Rasulullah SAW, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Rasulullah yang maksum bertaubat 100 kali. Hak kita manusia biasa ni, berapa kali kita istighfar. Mari kita sama-sama dalam majlis ilmu ini, dalam tuan-tuan perempuan mendengar majlis ilmu ni, 100 kali tu tak lama. Saya dah mungkin dalam 3 minit, 4 minit, 5 minit sahaja. Astagfirullah. Menunjukkan agama Islam adalah agama yang bersih. Firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan surah Al-Baqarah, la taj'alu lillahi andada, dan jangan kau jadikan Allah ni ada sekutu-sekutunya. Dekat sini nak menunjukkan bahawasanya apabila kita beribadah kepada Allah, sekutu-sekutu ni perlu kita bersihkan. Sebab tu antara syarat, dalam syarat la ilaha illallah, jadi Tuhan yang layak disembah Allah tu ada 8. Ada ikhlas, ada qabul, ada mahabbah, ada inqiyad, ada ta'ah, ada saya lupa lagi, tapi yang ke-8 tu yang saya ingat, al-kufru bima min duni, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kita kena kufur, kita kena bersihkan, kita kena ingkar selain apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain apa yang disembah Allah. Lepas tu apa, wajtanibut taghut, wa'budullah wajtanibut taghut. Kita bukan saja sembah Allah, tetapi kita perlu menjauhi, kita perlu membersihkan diri kita. Kita perlu mengingkari, mengkufuri at-taghut, Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab tu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin. Kita bersihkan diri kita. Itu juga dinamakan ikhlas. Ikhlas ni bila kita buat sesuatu, kita bersihkan. Kita tak harap pun pujian-pujian manusia. Dan bila kita sebut taubat, taubat ni ada 3 peringkat. Poin yang ke-7. Pertama, daripada kufur ke iman. Seseorang yang mana dia murtad atau seseorang yang memang dia asalnya kafir, dia kembali ke iman, dia kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia taubat dosa-dosa besar. Dia buat dosa besar, dia bertaubat pada Allah. Yang ketiga, dosa-dosa kecil. Pun dia perlu bertaubat pada Allah. Kenapa perlu? Sebab hati ini umpama kertas putih. Apabila berlaku dosa, 1 titik hitam. Berlaku dosa lagi, 2 titik hitam. Berlaku dosa lagi, titik hitam. Cukup kalau seandainya penuh dengan dosa kecil tu,
Kalau kita biarkan sedikit, lama-lama dia akan jadi satu buku atau kita katakan hati kita hitam. Kalau hati dah hitam, Allahu Akbar. Hati dah hitam, hati ni dia ada 4 peringkat. Tengok lagi. Ada hati yang salim. Qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sihat, hati yang selamat, hati yang selesa, hati yang baik. Apa hati yang baik ni? Hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hati yang sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang kedua, hati yang marid, hati yang sakit, hati yang terluka. Hati yang terluka ni umpamanya kalau kita ada buat kesalahan, hati kita akan rasa dia merasa menyesal, merasa berdosa. Dengan dosa-dosa kecil tu kita mohon keampunan pada Allah kerana kita telah melukakan hati kita. Itu hati yang terluka. Kemudian yang ketiganya adalah hati yang dia orang kata hati yang kritikal. Hati yang sakit, ada hati yang kritikal. Kritikal ni atau kita boleh kata hati yang mati lah. Hati yang mati. Mati ni maksudnya bila dia buat dosa, dia dah tak rasa apa-apa lagi lah. Dia dah kata sama orang-orang dulu, kalau saya pernah dengar ada orang cerita, orang yang buat rasuah contoh kan. Masa buat rasuah tu kali pertama je dia rasa berdosa. Kali kedua, kali ketiga dia dah biasa dah. Waliyazubillah. Ada orang berzina, waliyazubillah, dia berzina kali pertama je mungkin dia rasa berdebar-debar hati dia. Tapi bila dah kali kedua, kali ketiga, waliyazubillah dia dah biasa. Ini kita katakan hati yang mati. Hati yang dah tak hati yang berseronok dengan kemaksiatan. Hati yang happy apabila bermaksiat. Hati yang tidak mencari Allah. Jadi ada 3. Pertama, hati yang salim, hati yang sihat. Yang kedua, hati yang terluka. Ini apabila dia buat dosa-dosa kecil. Tapi kalau dah banyak buat dosa kecil, tambah dengan dosa besar, takut kita jadi hati yang hitam. Hati yang mayit, hati yang mati. Tapi ada yang lebih teruk lagi ni. Yang mana kita boleh katakan dia bukan mati, tetapi dia hati yang mematikan. Hati yang mematikan ni maksudnya apa? Dia bukan saja dia buat dosa, tetapi dia mengajak orang lain. Dia mengajak orang lain memperjuangkan dosa tersebut. Dia kata contohnya LGBT ini adalah hak manusia semuanya. Kita perlu mengakui. Ini adalah yang memperjuangkan. Ketika mana orang Islam bila dengar LGBT tu, yang pertama hati yang salim tu akan merasa benci. Tapi kalau hati yang terluka, dia sakit hati kita, tapi dia dah macam dia diam sahaja. Kalau yang dah normalize hati yang mati, dia tak kisah dia buat benda apa itu. Tapi hati yang mematikan, dia bukan saja dia sesat, tetapi dia menyesatkan orang. Dia buat dosa, tapi dia memperjuangkan dosa tersebut. Dia mengajak orang lain untuk berseronok-seronok dengan dosa tersebut. Jadi marilah kita bertaubat kepada Allah dengan dosa-dosa kecil kita, seperti puasa hari Ashura, puasa pada hari Arafah, menghapuskan hari Arafah kata Rasulullah SAW, menghapuskan dosa setahun dan sebelumnya. Ulama membawa maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Sebab kalau dosa-dosa besar, dia memerlukan pengampunan, perlukan taubat yang khusus. Kalau kita mencuri, kita perlu kembalikan kepada orang yang kita kembalikan harta tersebut. Kalau kita masih boleh dengar ke suara saya? Saya minta maaf, tadi ada orang call. Ustaz, boleh dengar Baik. Doa yang seterusnya, doa bacaan selepas wuduk yang ketiga, kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, dan aku memohon keampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk, lepas tu dia baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan dituliskan amalan tersebut di catatan lembaran. Ada scroll. Macam mana bentuk scroll tu ni perkara yang gaib, kita tak tahu. Akan ditulis di catatan lembaran. Kemudian akan diberikan segel. Segel ni kalau dalam bahasa Melayu kita ni matrai, dimatrai, di stamp, dicop rahsia dengan sebuah cop, dan lembaran tu akan dijaga oleh Allah, tidak akan dirosakkan sehingga hari kiamat. Hadis riwayat Nasa'i. Dalam lafaz lain, lembaran tersebut akan diangkat di bawah arasy dan tidak akan dirosakkan hingga ke hari kiamat. Wah, mudahnya untuk berbuat pahala. Mudahnya untuk kita
mendapatkan kebaikan dengan hanya membaca doa selepas bacaan berwuduk. Lalu seterusnya doa ketika keluar rumah. Dah berwuduk, dah ni, kita nak keluar rumah. Keluar rumah kita baca apa? Kita baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ada 3 kategori, ada 3 intipati daripada doa ni. Yang pertama Bismillah, kita sebut nama Allah. Kemudian tawakkaltu ala Allah, kita bertawakal pada Allah. Kemudian wala haula, kita serahkan. Kita kata tak ada daya, tak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Sama, kalau kita nak cari rezeki, kalau kita usaha macam mana pun, Allah tak rezekikan, tak jadi juga. Sebab wala haula wala quwwata illa billah. Dan hadis ini Rasulullah SAW bersabda daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik lagi. Ada rezeki, insyaAllah kita bercerita pasal Anas bin Malik ni. Yang mana Anas bin Malik ni, beliau ni orang yang remaja, muda, dan dia berkhidmat pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang keluar daripada rumahnya, kemudian membaca, sepatutnya ada titik-titik tu, membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah, maka akan dikatakan kepadanya, laqad hudid, engkau telah diberi petunjuk, wa kufit, dan dicukupkan, wa wuqit, dan dijaga, dan syaitan-syaitan akan menghindarimu. Syaitan akan menghindarimu. Jadi ada beberapa kelebihan. Pertama, Allah berikan kita petunjuk. Yang kedua, Allah akan cukupkan segala keperluan kita. Yang ketiga, Allah akan jaga kita. Yang keempat, syaitan-syaitan akan menghindari kita. Lepas tu, yang kelima, syaitan pun akan nasihat kepada syaitan yang lain. Dia nasihat, syaitan ni pun saling menasihati. Dia akan kata bagaimana mungkin kau nak sesatkan seseorang yang telah Allah berikan hidayah, Allah cukupkan, Allah jaga. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang kita boleh ambil daripada sini? Bahawasanya bacaan keluar daripada rumah ni, kalau boleh kita baca selalu. Kalau tak tahu, tak hafal, terutama orang yang mungkin tak pandai bahasa Arab, saya ni dulu masa dekat universiti, saya tampal lah doa tu dekat pintu. So sebelum nak keluar tu dah terbaca dah Bismillah tawakkaltu ala Allah. Biar mudah untuk kita hafal. Tapi kalau dah hafal, bila dah habis hafal, saya koyakkan balik lah. Maksudnya saya balik. Saya lepaskan balik. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan ini pernah berlaku Syekh kepada kawan saya pernah bercerita. Jadi Syekh tu cerita dekat, bukan kawan sebenarnya, abang saya. Syekh tu cerita kat abang saya cerita kat saya. Abang saya pun belajar di Madinah. Syekh bercerita, dia ni masa dia nak keluar rumah, isterinya akan sentiasa nasihatkan dia untuk baca Bismillah tawakkaltu ala Allah. Dan suatu ketika dekat Saudi ada satu bomoh ahli sihir yang sangat hebat, sangat power. Nak ditangkap payah, yang biasa selalu terlepas daripada tangkapan polis. Sehingga pada satu hari, orang ini berjaya ditangkap oleh Syekh. Lalu ahli sihir ni dia nak cara dia nak makin kuat, dia kena hina agama Islam. Makin dia hina agama Islam, makin diburukkan agama Islam, Quran tu waliyazumillah, mungkin dimasukkan ke dalam tandas ke, dia apakan. Makin dia hina, makin dia jijikkan, makin dia jauh daripada agama Islam, akan makin kuat. Makin dia syirik, makin dia akan kuat dia punya sihir dia. Tapi in the end, dia berjaya ditangkap oleh Syekh tersebut. Lalu ahli sihir ni kata, aku ni sebenarnya nak tanya, macam mana kau boleh tangkap aku? Orang lain cuba tangkap tak dapat. Kemudian kata Syekh, isteri aku selalu menasihatkan untuk baca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Diberi petunjuk. Syaitan akan menghindari dia. Dan bila sebut Bismillah tawakal ni bukan tetapi kenalah tawakal yang ada isi dia. Dalam Islam kita ada yang namanya usaha. Fa iza azamta. Allah suruh kita berazam dahulu. Nak dapat azam tu dia ada dua. Istikharah dengan istisyarah. Istikharah iaitu kita memohon pada Allah, kita mohon petunjuk, solat istikharah, doa istikharah. Kemudian istisyarah, kita bermusyawarah. Contoh seseorang ni nak berkahwin. Dia tanya kepada keluarganya. Istisyarah, dapatkan pandangan. Bila dah istisyarah, kemudian istikharah. Bila dah istikharah, ada keazaman, fa iza azamta, barulah kita bertawakal. Lepas tawakal kita buat. Lepas tawakal kita buat. Atau kita buat dan bertawakal di masa yang sama, tak jadi masalah. Jadi inilah tawakal yang sebenarnya. Tawakal, contoh, ada orang ni dia tak nak ambil vaksin. Lepas tu dia kata tak apa, kita tawakal aja.
Ini bukan tawakal yang berbekal. Bahkan ini menyalahi prinsip dalam syarak. Kerana tawakal itu perlu dia ada usaha di sana. Kita usaha, kita vaksin, kita ambil. Bahkan saya sangat tertarik apabila Syekh Sa'ad Ash-Shikri, salah satu kibar ulama Saudi, beliau mengatakan, kalaulah kita ni ambil vaksin untuk sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ia dianggap sebagai sebuah ibadah. Sebab apa? Kerana kita mengambil prinsip tidak mahu berbahaya dan tidak mahu membahayakan orang lain. Tidak mahu berbahaya bagi diri sendiri. COVID ini boleh berbahaya untuk kita dan boleh membahayakan orang lain. So kita ambil vaksin ini untuk jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita, jaga negara kita. Jadi ia merupakan ajaran agama Islam untuk saling menjaga satu sama lain. So ia boleh dikira sebagai satu sudut ibadah jika kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan vaksin, kita boleh masuk dalam masjid. Memudahkan kita untuk lebih taat kepada Allah dan di masa yang sama tidak berbahaya pada orang lain. Kalaulah Rasulullah melarang seseorang yang bau bawang untuk masuk ke masjid, makan bawang, jangan masuk masjid. Atau ada bau mulut bawang tu, jangan masuk masjid. Sebab malaikat pun akan terluka atau bukan macam tersakiti dengan bau tersebut. Itu yang ada bau bawang. Apatah lagi yang bawa COVID-19 yang kita tak nampak di kasat mata, maka ia merupakan salah satu anjuran pun di dalam agama kita. Jadi kita anggaplah itulah yang dinamakan sebenar-benarnya tawakal yang berbekal, tawakal dengan usaha. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang tipu daya syaitan. Syaitan ni sebenarnya lemah. Inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Syaitan ni sebenarnya tipu dayanya lemah. Sebab apa? Sebab kita ada Allah. Bismillah, tawakal tu Allah. Kita tawakal pada Allah. Kalau kita dah tawakal pada Allah, kita dah berusaha dengan tawakal yang berbekal. Jadi daya dan upaya daripada Allah. Maka syaitan nak sesatkan kita. Syaitan nak menggoda kita. Syaitan pun nasihat kat syaitan lain. Tak payahlah mu susah-susah nak sesatkan dia. Gitu. Jadi kita usahakan sentiasa baca doa ketika keluar rumah ini. Lalu seterusnya doa yang kedua. Allahumma inni a'udzubika an adillu au ubal. Ni yang doa ni pun alhamdulillah saya hafal juga. Sebabnya doa ni kita tampal juga dekat pintu. Saya baca Allahumma inni a'udzubika an adillu au ubal. Au azillu au uzal au azlima au udlam au ajhala au yujhal alayya. Ya Allah, aku berlindung denganmu supaya tidak sesat atau disesatkan. Tidak menyeleweng atau diselewengkan. Tak buat aniaya atau dianiakan. Tak buat bodoh atau diperbodohkan. Kadang-kadang kita takut ada orang tipu kita. Kita takut ada orang scam kita. Kita takut ada orang mencuri harta kita. So kita baca doa ini. Dan hadis ini daripada hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Rasulullah SAW bercerita, tidaklah Nabi SAW keluar daripada rumahku. Maksudnya setiap kali Rasulullah nak keluar daripada rumahku, baginda akan melihat ke langit, baginda akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adillu au ubal. Minta ya Allah jaga aku sepanjang masa ni. Jangan sampai aku disesatkan, jangan sampai aku diselewengkan, dizalimi, diperbodohkan. Dan inilah doa Nabi SAW dalam doa yang lain. Rabbi la takilni fi nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan kau lepaskan diri aku. Atau ya Allah, jangan kau serahkan diri aku ni. Aku jaga diri aku sendiri walaupun sekelip mata. Maksudnya Allah sentiasalah jaga aku. Sekelip mata pun, kalau contohlah kita ada anak, kita ada baby. Baby main depan mata kita. Mungkin kadang-kadang kita pandang baby, lepas tu kita buat kerja kita. Lepas kerja seminit, 2 minit, kita tengok balik anak kita. Oh alhamdulillah anak kita selamat lagi. Lepas tu kerja balik. Tetapi kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan begitu. Sekelip mata pun kita harap Allah SWT tidak melepaskan kita. Tidak membiarkan kita sendirian. Rabbi la takilni fi nafsi, itu maksudnya jangan biarkan kita sendirian walaupun sekelip mata. So doa ini doa yang menarik untuk dibaca ketika keluar rumah. Kalau dah keluar rumah, maka akan masuk rumah balik. So apa yang perlu kita baca apabila kita nak masuk rumah? Kita baca bismillah walajna wa bismi wa alallahi rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna, ya Allah dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar dan kepada Allah SWT kami dan kepada Allah kami bertawakal. Kemudian dia memberikan salam kepada keluarganya, Doa ketika masuk rumah. Jadi sunnahnya baca doa, kemudian beri salam kepada keluarganya.
Apa hadisnya? Hadisnya Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian masuk ke dalam rumah, maka bacalah Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Jadi ini hadis Abu Daud dan Jabir meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang memasuki rumahnya, kemudian disebut nama Allah apabila dia nak masuk rumah, atau dia sebut nama Allah apabila dia nak makan, maka syaitan akan berkata kepada syaitan yang lain, dia akan kata, kawan, geng, hari ini tak ada tempat kita nak tidur. Hari ini tak ada tempat kita, tak ada makanan untuk kita. Nampak? Syaitan ni dia sebenarnya menunggu. Mustafa Muaz ni kalau masuk rumah baca bismillah ke tak? Kalau baca bismillah, sebut nama Allah, alamak, syaitan akan kata, friends, kita tak boleh nak masuk dalam rumah ni. Sebab syaitan. Kalau kita nak makan, alhamdulillah sekarang dah dibuka dine in di restoran-restoran dengan SOP yang ketat. Dan bila kita makan, syaitan tu menunggu. Kita duk baca bismillah ke tak? Kalau kita tak baca bismillah, syaitan pun ikut sekaki juga. Tetapi kalau dia tak masuk rumah tanpa menyebutkan nama Allah, maka syaitan berkata, ya, malam ini kalian dapat tempat tidur. Dan jika dia, iaitu fulan tersebut tak sebut nama Allah, syaitan akan berkata, malam ini kalian dapat tempat tidur dan dapat makan percuma. Itulah mudahnya hadis riwayat Muslim. Ini awqamaqah ni, kalau saya cerita ni, kadang-kadang ada tambahan, yang mana tambahan tu sekadar untuk menafsirkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi lafaz yang dalam bahasa Arab boleh didapatkan di riwayat Muslim. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur, salam ni, kemudian memberi salam kepada keluarganya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan, kalau kalian masuk ke buyut, ke rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkan salam, tahiyatan min indillah, merupakan tahiyah daripada Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan tayyibah. Jadi salam ini merupakan tahiyah. Tahiyah ini kalau bahasa Melayunya ni kita boleh kata apa? Maka tahiyah kat sini dia kata salam lah. Tahiyatan min indillah, kita memohon kepada Allah dengan yang mubarakah. Jadi salam ni merupakan tahiyah mubarakah tayyibah. Ada 3 kelebihan. Salam ini merupakan tahiyah, salam ini merupakan keberkatan, salam ini merupakan tayyibah, benda yang baik. Jadi kita ucaplah Assalamualaikum. Cuma Malaysia ni, di Malaysia agak pelik sikit. Kalau kat Malaysia tu dia punya kum dia panjang. Assalamualaikum. Kalau dekat Saudi, di Arab, dia akan macam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kalau di Malaysia ni kumnya panjang. Saya pun tak tahu kum tu panjang sebab ma'arif lu suku ke apa ke kan. Kita pun tak tahu. Padahal tak ada huruf mat dekat kum tu. Tak ada tak kum. Tak ada nama harokat kan. Jadi mungkin sebab banyak tengok kartun tu kan. Mungkin ada uping-uping kan. Assalamualaikum. Tok. Oh, Tok. Allahuakbar. Tapi tak apa. Dia masih memberi makna yang sama. Baik, sekarang doa pergi ke masjid. Apa yang perlu kita baca kalau kita pergi ke masjid? Kita baca Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura. Dalam bahasa Melayunya bila kita nak pergi masjid ni kita baca Allah, jadikanlah hati aku ni bercahaya. Kalau dalam Melayu boleh. Doa ini adalah permintaan hamba kepada Allah. So kalau kita berdoa dalam bahasa Arab memang apa? Memang bagus, memang baik. Tapi kalau kita tak mampu bahasa Melayu pun baik juga. Baik juga. Yang penting doa ini adalah bentuk sifat kehambaan. So kita minta pada Allah, ya Allah berikanlah dalam hati cahaya. Lisanku cahaya. Pendengaranku cahaya. Penglihatanku pun cahaya. Atasku cahaya, bawahku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku, dalam diriku cahaya, dan wa'azli nurah, wa'azli nurah, pencahayakanlah, besarkanlah cahaya dalam diriku. Wa'alli nurah, waj'alni cahaya, wa'ilahni rafiku cahaya, rafiku cahaya, abuku cahaya, kuku cahaya. Allah ini doa sangat panjang, sangat indah. Dia kita jumpa cahaya ni, cahaya petunjuk, cahaya cahaya sesuatu yang indah, yang Allah menjadikan itu
dalam hadis disebutkan bahawasanya, saya pernah, kalau kita pernah baca hadis, satu ketika itu ini ikhwan, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Lepas tu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bukan kamu, kata Rasulullah, kalian ni sahabat-sahabat aku, sedangkan saudara-saudara aku adalah yang mana beriman denganku. Terjemahannya yang secara pasti, tapi saudara-saudara aku lah yang beriman, sedang kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Saya tak pernah, Mustafa pernah berjumpa dengan Rasulullah, pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi kita iman kita menjadi ikhwan. Kemudian sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana engkau boleh mengetahui, kau boleh mengenal umatmu, sedangkan ramai kan? Lepas Rasulullah kata, Rasulullah berikan perumpamaan, kalaulah misal kata ada kawanan kuda hitam, tiba-tiba ada satu kuda yang putih, adakah kuda, itulah saya tidak silap hadis itu, jika salah mohon dibetulkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, begitu jugalah dengan, silap hadisnya, kalau sanguran mahajjalin, kuda-kuda, kalau seandainya kuda tu semua hitam, tiba-tiba ada kuda kepala tu, kakinya kita bezakan dengan kuda-kuda yang lain, boleh. Begitu juga umatku nanti akan ada dahi mereka, di tangan mereka ini ada cahaya, ada, maksudnya ada berwarna putih, kesan daripada wuduk, so itu kelebihan orang berwuduk, yang mana ada cahaya. Apatah lagi kita berdoa dekat sini, kemudian wazidni nura, kita doa 3 kali, wazidni nura, wazidni nura, bahkan bagi cahaya, tambahkan bagiku cahaya, tambahkan bagiku cahaya, wahabli nuran ala nur, berikanlah kepadaku cahaya yang bergabung. Seterusnya, doa pergi ke masjid. Baik, jika saya ada kesilapan di dalam penuntunan hadis atau apa, saya harap bolehlah berkongsi dekat dalam website ni, sehingga kita boleh mendapat manfaat yang bersama. Ada yang berkata, di mana saya boleh beli buku Hisnul Muslim? Ya, mungkin kalau ada di Yayasan Taklim disediakan, kalau tak ada boleh cari di Shopee ada, cari Hisnul Muslim. Buku cerita transmission very pro, tak apa, mungkin dirakamkan. Baik, seterusnya doa pergi ke masjid. Bagaimana kalau kita nak pergi ke masjid? Itu yang hadis yang tadilah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, aku tinggal di rumah makcikku Maimunah. Maimunah ni siapa? Isteri Rasulullah. Ibnu Abbas ni siapa? Ibnu Abbas ni sepupu Rasulullah. Kalau kita sebut Ibnu Abbas, itu maksudnya Abdullah Ibnu Abbas. Ada 4 orang yang famous, yang mana mereka namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Mas'ud. Ada juga Abdullah Ibnu Amru bin As, ada juga, tapi yang famous ni 4. Arba'atu Abadillah kalau dikenal dah. Tapi biasanya Abdullah ni tak disebutkan namanya. So dia akan disebutkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mas'ud, Umar, dengan satu lagi tadi Zubair. Jadi Ibnu Abbas ni siapa pula? Pakcik Rasulullah SAW. Ada 4 pakcik di kehidupan masa Rasulullah sebagai Rasul, 4 Rasul yang masih hidup. 2 pakciknya Rasulullah masuk Islam, 2 pakciknya lagi tidak menerima Islam. 2 pakcik Rasulullah yang masuk Islam, antaranya yang pertama ni Abbas. Abbas ni masuk Islam. Tapi yang lebih awal masuk Islam sebelum Abbas adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Rasulullah. 2 lagi yang tak masuk Islam, Abu Jahal pula, astagfirullah, Abu Lahab dengan Abu Talib. Jadi Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas Rasulullah, dia ada makcik ni namanya Maimunah ni berkahwin dengan Rasulullah SAW. Jadi kata Ibnu Abbas, masa tu dia masih muda, Ibnu Abbas ni terkenal sebagai Sirarus Sahabah, antara sahabat yang beriman masih muda. Dia mengalir di Taif, masih perempuan pergi kat sini mendapatlah walaupun meninggal
baik, bagus. Maka Rasulullah kata, Sota Amin bila mutamina di antara kalian mampu untuk berada di bumi Madinah, maka meninggallah kamu sana. Karena aku akan memberikan syafaat khas bagi ni. Kalau kita fikir, Ibn Abbas meninggal kat Mekah, meninggal kat Madinah. Tapi kenapa mereka keluar? Mereka sanggup keluar daripada Madinah. Kenapa mereka keluar daripada Mekah Mukarramah? Kerana ada yang diaftar. Sahabat berapa ramai? 100,000 orang sahabat yang buat haji bersama Rasulullah. Dianggarkan lebih kurang 100,000. Yang meninggal di Baqi berapa ramai? Hanya 10,000. Disebutkan dalam lebih kurang 10,000, kurang lebih lah minus plus. 90,000 sahabat yang lain meninggal kat Madinah. Mereka keluar, mereka ingin berdakwah, mereka ingin menyebarkan agama Islam. Ada yang sampai ke Syam, mungkin ada yang sampai ke Yaman, ada yang mungkin sampai ke Istanbul. Dan ini yang dinasihatkan oleh guru saya, Syekh Dr. Mahmud Qadah. Beliau salah satu timbalan rektor masa di Madinah. Sebelum saya balik, saya mengadu lah, saya sedih share. Aku sedih, anak-anak ahzan di firaqil Madinah wa tarki ulama'iha famada afal mada tansahani. Apa yang perlu aku buat kalau seandainya nanti aku dah balik, aku tak nak tinggalkan Madinah, aku nak mati kat sini. Saya kata, Muaz, setiap apa ada ajalnya, setiap masanya. Sekarang tempoh kau dah balik, kau dah keluar daripada Madinah, kau dah hilang kelebihan bumi Madinah. Itu aku tak nafikan. Tetapi jangan sampai kau hilang satu lagi kelebihan, menyebarkan Islam. Kalau seandainya kau balik ke Madinah, lepas tu kau sibuk berniaga, sibuk buat benda yang lain, buat benda yang ni semua, kau dah hilang dua kelebihan. Dah lah kau tak tinggal kat Madinah, lepas tu kau tak mengajar lagi. Itu dalam bahasa Melayunya lah. Niat saya balik Madinah, saya sedih tinggalkan Madinah tuan-tuan. 9 tahun saya duduk Madinah. Bermula degree 4 tahun, setahun kemudian di diploma dalam bidang dakwah, degree dalam bidang syariah. Sebab tu saya punya hadis saya, penghafalan hadis saya tidak sekuat bagi orang-orang yang hadis. Kadang-kadang kita hafal secara bahasa umum saja. Jadi degree 4 tahun, setahun diploma. Lepas tu 4 tahun di 4 tahun di master. So hampir 9 tahun. 9 tahun dengan Madinah. Sedih nak tinggalkan. Menangis hati tuan-tuan. Saya di masjid tu saya menangis. Tapi berjumpa saya kata, bilang kelebihan Madinah. Jangan lupa 90,000 orang sahabat ni. Tinggalkan Madinah ni untuk berdakwah. So jangan sampai hilang kelebihan tersebut. Jadi Ibnu Abbas ni, apabila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tuan-tuan, bila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ni keluar daripada Madinah, keluar daripada kota Mekah, mengajar dekat Taif, itu yang perlu kita lakukan. Tuan-tuan, puan-puan seperti saya juga, agama Islam ni tidak perlu menunggu saya ni jadi ustaz baru nak mengajar. Adik ibu bapa kata, tak apalah, saya tak layak lah nak jadi parent. Awak jadi mak bapak, awak kena mengajar anak-anak. Tapi saya tak pandai. Ajar apa yang kita tahu. Dari mana kita tahu tu sahih, betul. Kita sampaikan apa yang kita tahu. Kita ajarkan anak-anak kita. Sebab tu ada satu kisah yang lain masa saya belajar di sekolah menengah. Saya belajar di Gontor di sekolah menengah. Lepas tu kemudian masa kami di tingkatan 5. Kami menjadi pengurus. Ada satu kawan saya pengurus ni, aku penuh dengan harapan, aku penuh dengan maksiat, aku bukan orang yang baik. Kalau aku tak baik, aku nak memperbaiki orang lain. Bila saya sebagai pengurus juga, saya pun fikir betul juga dia kata buat apa aku nak jaga orang lain, nak jaga diri sendiri aku pun aku tak mampu. Lalu student tingkatan 6, setahun atas kami, dia pengurus organisasi, dia kata begini, jangan kalian lupa doa dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia sentiasa dalam kerugian, illal ladzina amanu, yang beriman, yang beramal soleh, wa tawasaw, yang saling menasihati dalam kebenaran, yang saling menasihati dalam kesabaran. Bab saling menasihati tu maksudnya adalah bukan tunggu kita jadi baik baru kita nak nasihat orang. Tidak. Tetapi kita saling menasihati. Saya nasihat tuan-tuan perempuan, perempuan nasihat saya. Saya betulkan apa yang salah, tuan-tuan betulkan pada saya apa yang saya salah. So saling nasihat menasihati. Kerana intinya kita adalah ada hamba, kita ingin menjadi yang baik. So kita saling buat yang terbaik. Hidup ini, it's not to compete. Hidup ni bukan untuk bertanding. Tetapi hidup is to complete each other. Saling melengkapi. Itulah suami isteri. Suami isteri ni perlu complete each other. Kawan-kawan
complete each other. Buat apa hidup ni penuh dengan persaingan? Letih. Kalau kita anggap hidup ni untuk persaingan, letih. Saya nak jadi lebih baik dari saya, nak jadi ni. Dan kalau dah baik, saya nak lebih kaya daripada dia. Tapi hidup is to complete each other. Jadi antara complete yang terbaik adalah dengan kita mengajarkan ilmu. Lihatlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab beliau ni sigharus sahabah. Jadi generasi yang tu dia dah meninggal, berbaki generasi tabi'in dengan sahabat. So yang banyak meriwayatkan ni adalah antaranya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni dia cerita, aku tinggal di rumah makcikku ni Maimunah, isteri Rasulullah. Kemudian pada waktu malam, aku melihat Rasulullah solat tahajud. Lalu aku, iaitu Abbas, pun berdiri dekat sebelah kirinya. Jadi Rasulullah menjadi imam, Abbas di sebelah kiri Rasulullah. Betul atau tidak? Silap sepatutnya makmum tu berada di sebelah kanan. Lalu apa Rasulullah buat? Rasulullah mengambil telingaku, menarik dengan lembut, pindahkan ke sebelah kanan Rasulullah. Sebelah kanan. Kalau kita solat 2 rakaat, solat 2 orang, saya sebagai imam, makmum yang kedua ni tak perlu jauh-jauh. Sebab Rasulullah SAW sendiri pegang tak terlalu jauh. Ibnu Abbas tu bukan jauh berada kat belakang, tak masih boleh. Orang kata kalau boleh, kalau di Saudi sama ada kami tak melebihi, sama atau di belakang sedikit. Tak perlu nak belakang terlalu belakang berjauhan. Sehingga Rasulullah SAW boleh pegang telinganya Abbas, tarik lembut ke sebelah kanan. Lalu Rasulullah solat tahajud 13 rakaat solat malam. Kemudian Rasulullah berbaring sehingga tidur berdengkur. Maksudnya tidur berdengkur ni maksudnya bukan berdengkur macam kita ni, maksudnya tidur yang mana sampai Rasulullah SAW tidur, yang betul-betul tidur. Kat situ. Kemudian Bilal bin Rabah melaungkan azan. Apabila Bilal bin Rabah melaungkan azan, baginda pun bergerak ke masjid untuk solat. Bila Rasulullah nak bergerak ke masjid untuk solat, apa yang Rasulullah baca? Rasulullah baca yang atas tadi tu. Allahumma ja'al, inilah pandangnya, fi qalbi nura, wa fi lisani nura, fi sam'i nura, wa fi basari nura. Baca sampai habis. Hadis Bukhari Muslim. Poin yang kedua, berdoa agar setiap tubuh badan kita ni menjadi cahaya di hari kiamat kelak. Jadi inilah kita harapkan. Bukan saja kalau kat sini kita nampak apa? Rambut kita ada cahaya, tulang kita ada cahaya, kulit kita ada cahaya, qalb, hati kita ada cahaya, depan cahaya, belakang cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Dan sebenarnya dengan cahaya-cahaya inilah ini akan menutup pintu-pintu masuk bagi syaitan. Boleh buka surah Al-A'raf ayat yang ke-17. Kalau kita buka surah Al-A'raf boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyan" jadi madad ini dia mengalir dan naik cahaya moga-moga syaitan tidak sentiasa berada di tubuh. Yang sama juga syaitan ni sentiasa menyesatkan kita. Di mana dalam Al-Quran disebutkan akan menyesatkan mereka, min khalfihim, aku akan sesatkan belakang mereka, wa an yaminihim, syaitan kanan kiri mereka, syaitan yang akan berusaha untuk menyesatkan kita. Sebab tu ayat Al-Quran ini bertepatan bila mana syaitan nak cuba sesatkan kita daripada segala arah. Begitu juga Rasulullah SAW berdoa agar diberikan cahaya daripada segala arah. Arah depan, masuk ke dalam masjid. Dalam masjid apa yang kita baca? Kita baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini panjang. Saya kadang-kadang ni saya sendirilah. Saya bukanlah orang yang hebat, saya bukanlah orang yang alim, saya biasa-biasa sahaja. Kadang-kadang saya sendiri ada taksir, ada kekurangan. Saya baca kadang-kadang saya baca Allah maftahli abwaaba rahmati. Apa yang penting kita nak masuk masjid tu kita ingat keadaan dah akan tahu Allah ampun yang Allah ampunkanlah rahmat. So merupakan tempat rahmat. Sahabat-sahabat hadis yang agak lemah, tapi Abu Umamah radhiyallahu anhu
apabila dia sedih, dia pergi ke masjid. So, masjid ni tempat rahmat. Sebab tu bila kita nak masuk masjid, kita baca Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kalau didahulukan a'udzubillahil azim dia tadi pun bagus juga. Dalam hadis disebutkan Anas bin Malik. Tengok Anas bin Malik lagi. Allah. Nak kena cerita pasal Anas bin Malik ni kalau ada rezeki atau mungkin pihak Yayasan Taklim bolehlah buat satu slot kisah sahabat berkenaan dengan Anas bin Malik dengan Abdullah ibn Abbas. Kenapa saya letak nama-nama sahabat dekat sini? Biar kita terbiasa mendengar. Kadang-kadang kita biasa dengar Rasulullah SAW sabda. Nak mencintai Rasulullah bukan sahaja sekadar cinta Rasulullah, kita kena cinta sahabat-sahabat Rasulullah. Kerana mereka ni hasil didikan Rasulullah SAW. Kenal siapa tu Anas bin Malik, kenal siapa Abdullah bin Amr bin As, siapa kenal Abu Sa'id Al-Khudri tu siapa Abu Usaid tu siapa. Kita kenal semua ni. Bila kita kenal sahabat, contohnya kita kenal Abu Bakar, kita kenal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan dan sebagainya. Kita cinta mereka. Sebab tu kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Macam mana kita nak tak sampai cela mereka dengan syarat tak kenal maka tak cinta. So kita kena kenal mereka sehingga kita mencintai mereka. Bila kita dah cinta Abu Bakar, kalau datang satu puak dia duk hina Abu Bakar, kaum tu dia hina Umar, dia hina Uthman, dia hina Aisyah radhiyallahu anha, lalu bagaimana kita boleh bersahabat dengan mereka? Contohlah, kalaulah ada orang kata mak saya adalah seorang pelacur, wal iyazbillah. Ada orang kata isteri saya ni pelacur, keluarga kita pelacur. Marah tak kita? Semestinya marah. Lalu bagaimana kita boleh bersahabat dengan orang yang mana mengatakan isteri Rasulullah adalah pelacur? Ummul Mukminin, ibu bagi orang yang memang pelacur. Mustahil tuan-tuan. Mustahil kita kalau kita orang kata macam gitu je saya dah marah. Apatah lagi kalau orang kata pada baginda SAW. So macam mana kita nak kenal Abu Bakar? Macam mana kita nak kenal Sayyidina Umar? Tak kenal maka tak cinta. Maka perlu dengan ilmu. Dengan ilmu lah dia lahir rasa cinta. Mudah-mudahan ada rezeki kita cerita pasal Anas bin Malik ni. Kata Anas bin Malik, ni sebelum antara sunnah adalah jika kalian masuk ke masjid, maka mulakan dengan kaki kanan. Apabila keluar daripada masjid, maka keluar dengan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW apabila masuk ke masjid, Rasulullah akan membaca yang tu. A'udzubillah bil azim wa biwajhil karim wa sultanil karim syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Allah muhtadi ababa rahmati. Yang bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ni sebenarnya daripada hadis yang lain. Sebab tu dia kasih tanda kurung. Dekat sini di riwayat Abu Daud, maka syaitan akan berkata dia telah dijaga dari sepanjang hari. Abu Usaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ingin masuk ke masjid maka ucapkanlah salam kepada Nabi. Sebab itulah bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau nak masuk masjid, ucap salam pada Rasulullah SAW, Allahumma salli wassalamu ala Rasulillah. Kemudian bacalah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan jika keluar daripada masjid, maka bacalah Allahumma ftahli abwaba fadlik. Jadi daripada kat sini ni, pertama, ini a'udzubillahil azim wa jahatan sultan karim syaitanir rajim, ni satu hadis. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ini satu hadis. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ini satu hadis. A, B, C dan digabungkan menjadi satu. Okey, yang nombor 2 ni, ini A. Yang nombor 3 ni, ucapkan salam B dan kemudian bacalah ini C. Bacalah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan ini menunjukkan masjid merupakan tempat rahmat. Baik, sampai sini ada soalan ke? Suara terputus Ustaz. Oh iya ke? Suara saya terputus ya? Surah Al-A'raf ayat 17, betul? Ayat 17. Itu surah Al-A'raf ayat berapa? Ayat ke-17. Betul? Baik, doa ketika masuk ke dalam masjid. Dah baca? Doa ketika keluar masjid. Saya sebenarnya agak nervous juga sebab ini kali pertama saya live di YouTube. Tak pernah live di YouTube dan ini kali pertama. Dan saya tak terbiasa dengan pelajaran yang begini. Saya biasanya duduk bersama sahabat, kami bertadarus, mengaji bersama. Saya lebih suka begitu. Saya bukan mengajar tetapi kita mengaji bersama. Guru-guru saya adalah sini-sini yang mengajar di Yayasan Taklim. Dulu saya pun pernah Ustaz Asy Sabri pun kami pernah belajar bersama satu ketika dahulu dan beliau banyak mengajarkan saya. Dulu Ustaz Fashan Ahmad Jadi pun beliau merupakan dulu kami tinggal bersama di satu ihda. Cuma beliau di kuliah yang berbeza. Jadi orang-orang hebat di dalam majlis semua ni dan saya segan sebenarnya. Baik, sekarang kita masuk doa ketika keluar masjid. Kalau keluar masjid tu kita baca apa? Kita baca bismillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma aqsimni syaitanir rajim. Kan nama Allah dan selawat serta salam kepada Rasulullah. Ya Allah, aku mohon kepadamu limpah kurniaanmu. Jadi masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta rezeki, minta karunia. Karuniaan tu rezeki, karuniaan ni rezeki. Ada rezeki. Ada orang ni dia usaha macam mana pun untuk nak dapat anak kan. Usaha buat IVF bagaimana. Kalau Allah tak takdirkan tak berlaku juga. Sebab tu kita keluar daripada masjid, kita baca, Ya Allah, kami mohon pada limpah kurniaannya. Sebab tu kalau nak cari rezeki, bukan cari dalam masjid. Sebab tu berniaga di masjid tu tak boleh. Sebab masjid ni tempat rahmat. Nak berniaga di luar masjid. Kadang saya heran jugalah ada ustaz-ustaz yang jual dekat dalam masjid ni kan. Dia kata, saya tak jual, saya cuma promote je. Yang saya jual tu kat luar. Itu bahayalah. Sama saja, apa-apa sahaja, jangankan tu. Mengiklankan barang yang hilang sahaja di dalam masjid, ada perbincangan dalam kitab fiqh. Baik, doa ketika di luar keluar masjid ini diriwayatkan oleh riwayat Muslim dan juga Ibnu Majah. Dan ini menunjukkan rezeki Allah merupakan kurniaan Allah. Kita minta rezeki. Dan bila kita dapat rezeki ni, kita syukur pada Allah. Dan ada sebuah kalam salafus salih, la ayakhtarina Allah, aku lebih suka Allah pilih untuk aku. Pilih tu sama termasuk rezeki juga. Lebih daripada ibu bapa aku memilih untuk aku. Sebab kalau Allah dah pilih untuk kita, maka itulah yang terbaik untuk kita. Ibu bapa kita, walaupun dia pilih untuk kita, kita pun tak tahu. Contoh ibu bapa pilih untuk jodoh. Kita tak tahu tu baik ke tak. So kita minta pada Allah. Kita mohon pada Allah. Kerana rezeki Allah ni kurniaan Allah. Bila sebut fadlik, karuniaan. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Apabila dapat rezeki, dapat nikmat, dia tak ada kata, wah saya ni dapat sebab diri saya sendiri. Tengok Qarun. Qala innama utituhu ala ilmi min indi. Aku ni dapat sebab aku belajar, aku berilmu, aku pandai berniaga, aku pandai ni. Dia sombong kat situ. Itu sifat. Yang tidak diberikan oleh maksudnya yang sendiri bila satu ketika dekat Masjid Nabawi tu bukan Masjid Nabawi saya lupa, tapi Rasulullah solat, kemudian Rasulullah mencekik jin. Lepas tu jin ni Rasulullah nak ikat dekat mengingat Nabi Sulaiman pernah berdoa agar kerajaan yang tidak ada yang lebih hebat daripada ini setelahnya. Maka ketika itu aku lepaskan. Sebab jin ni, sebab Sulaiman AS boleh menguasai, boleh memerintahkan jin, haiwan-haiwan, burung-burung, semut-semut kan. Tapi Nabi Sulaiman masih mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini merupakan kemuliaan, ini merupakan kurniaan Allah. Liya beluani ashkur am ghafur, untuk menguji aku adakah aku ni orang yang bersyukur ataupun yang tidak. Kat sini apa yang kita boleh katakan? Nak kita katakan bahawasanya bagaimana sifat hamba Nabi Sulaiman ni. Kita baru dapat sikit rezeki, aku buat sebab aku pandai. Hang buat apa? Gitu. Waliyazubillah. Kita takut itu menjadi seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmi min indi, aku ni diberi sebab ilmu pada aku. Baik, bacaan ketika dan selepas azan. Sambil kita menunggu azan, sambil masuk dalam masjid, so kita dengar azan. Kalau kita dengar azan, maka hendaklah kita mengulangi kalimah yang diucapkan oleh muazzin. Hayya ala. Jadi kalau muazzin kata Allahu Akbar, so kita ulang balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So kalau muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah pun sama juga kita ikut. Tapi kalau hayya ala salah, so kita pun boleh baca la, melainkan hayya ala salah dengan hayya al falah, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Ini hadis Rasulullah SAW. Poin yang ke nombor 2 dulu. Poin yang nombor 2. So kata Rasulullah SAW, iza sami'tumul faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian dengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam yang lebih detail lagi, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika muazzin berkata Allahu Akbar, kalian pun ikut Allahu Akbar. Poinnya ikut satu persatu apa yang dibaca oleh muazzin, melainkan ni, hayya ala solah, baca la haula wala quwwata illa billah, hayya ala falah, baca la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa baca ikhlas daripada hati. Ikhlas ni maksudnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, aku pun bersaksi pada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku pun bersaksi bahawa tiada pesuruh, tiada utusan, tiada nabi yang terakhir, tiada pesuruh melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiada nabi yang diutus yang untuk kita, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa baca ikhlas daripada hati, maka kenapa kita sekarang ni hayya 'alas salah, marilah kita solat, marilah kita menuju kejayaan. Di sini ada yang menarik. Nak mendapatkan kejayaan kena dengan solat. Sebab kejayaan yang hakiki, ketenangan yang abadi adalah dengan solat. Sebab tu didahulukan hayya 'alas salah, hayya al falah. La falaha illa bisalah. Orang yang berjaya tapi tak solat, itu di sisi Allah bukanlah orang yang berjaya. Tapi orang yang solat, dia akan berjaya. Sebab tu dalam Al-Quran disebutkan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquk la nas'aluka rizqa. Yang bermaksud, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan ahlimu untuk bersolat dan bersabarlah dengannya. Kami yang akan beri rezeki. Kalau dah dapat rezeki, kita menanglah. La nas'aluka, kami tak minta rezeki. Macam ayat yang lebih tepatnya, wa'mur ahlaka bis-salah. Nak kena confirm lah ala kita tengah live ni. Boleh rujuk balik, dan mungkin kalau ada yang boleh share ayat tu di YouTube, bagus. Jadi kita boleh nampak lah. Boleh nampak perbincangan bersama. Baik, suara putus-putus. Itu saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya minta maaf. Sebab internet saya ni kelajuannya hanya 6 Mbps sahaja. Tapi saya rasa okey, tak ada masalah apa-apa. Baik, la haula. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Kenapa jawapannya la haula wala quwata illa billah? Hayya 'alas salah, marilah kita menuju solat. Nak pergi solat, nak pergi majlis ilmu ke apa, semua daya, semua upaya ni datang daripada Allah. Sebab tu kita sebut la haula wala quwata illa billah. Kan? Sebab tu kalau kita ingat, minggu lepas kita pernah baca doa nak pakai pakaian. Alhamdulillahillazi kasani hadha min ghairi hauli minni wala quwwah. Aku bersyukur Allah berikan aku pakaian yang mana pakaian ini tiada daya dan upaya melainkan kerana izin Allah. Maksudnya sebab izin Allah lah aku dapat ini. Sebab izin Allah lah aku boleh pergi ke masjid. Sebab tu bila sebut hayya 'alas salah. Sebab izin Allah lah aku boleh menang hayya 'alal falah. Maka la haula wala quwwata illa billah. Dan sunnah untuk semua orang menjawab walaupun dalam keadaan dia junub atau dalam keadaan dia uzur. Berarti bukan Al-Quran. Jadi kalau dia uzur pun dengar azan, jawab dulu. Jawab dulu. Dan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan, kalau waktu subuh. Waktu subuh ni kita as-salatu khairun minan naum. Yang baca ni siapa? Bilal. Rasulullah tak pernah ajarkan. Yang baca Bilal. Tapi bila Bilal baca pada waktu pagi, Rasulullah tak tegur. Maka ini kita katakan ada sunnah namanya sunnah taqririyah. Sunnah yang mana Rasulullah SAW luluskan. Sunnah taqririyah. Ada sunnah tu ada 3. Ada qauliyah, ada fiqliyah, ada taqririyah. Sunnah perkataan, apa ucapan Rasulullah, itu sunnah. Sunnah perbuatan, apa amalan Rasulullah daripada sudut amalan perbuatan, itu sunnah. Sunnah yang mana Rasulullah berdiam diri. Rasulullah tak salahkan. Maka itu taqririyah. Bilal apabila mengumandangkan pada waktu pagi, as-salatu khairun minan naum, Bilal baca tu, Rasulullah diam. Ini menunjukkan Rasulullah setuju. Macam mana kita nak jawab as-salatu khairun minan naum ni? Nak baca apa? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kita kembali kepada hadis yang pertama. Jika kalian dengar azan, ucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muazzin. Bila muazzin azan tu baca as-salatu khairun minan naum, so kita baca pun as-salatu khairun minan naum. Kalau ini muazzin baca selain daripada hayat sahih falah lah, sebab tu ada hadis yang khusus. Tapi ada ulama juga yang mengatakan ini ijtihad, dan dia banyak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Dan itu yang saya rasa saya belajar di masa okey. Kalau seandainya hayya 'alas salah, maksudnya apa? Marilah kita solat. Tapi pada waktu yang baru-baru ni, musim pandemik, musim COVID, atau masa musim hujan atau musim sejuk, boleh ditukar kepada salatu fi buyutikum atau as-salatu fi rihalikum. Boleh sebagai ganti daripada hayya 'alas salah. Dan ini dibuat oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas lagi. Tengok. Rugi kalau kita tak kenal siapakah Ibnu Abbas. Baik, kemudian apa yang kita baca? Kita baca pertama, kalau dengar azan kita jawab sebagaimana apa yang mereka buat. Kemudian yang keduanya kita baca
wa ana, kemudian kita bersyahadat, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulul islami dina. Bacaan ketika dan selepas azan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dengar muazzin, azan muazzin, lepas tu dia baca ni, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa bil islami dina, maka akan diampunkan dosanya. Maka diampunkan dosanya. Baik, raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Apa maksud ridha? Ridha ni bukan sekadar di mulut, tetapi ridha dalam perkataan. Kita duduk kata kita ridha, aku ridha. Ridha dalam perbuatan kita tu melambangkan bentuk ridha. Ridha dalam pada sudut kepercayaan. Kepercayaan tu maksudnya kita percaya pada paling berat pada takdir. Contoh takdir, qada dan qadarnya Allah. Ada orang ni ditimpa musibah, dia bersabar. Bagus. Tetapi tak semua orang bersabar tu dia ridha. Kadang-kadang contohnya begini. Jadi ridha ni dia level di atas sabar. Ustaz, saya sedih Ustaz, saya dekat dia, minta maaf lah contohlah. Saya dipoligamikan oleh suami saya Ustaz, contoh kan. Hati saya sakit. Kalau dia sabar, bagus. Tapi kalau dia ridha, itulah yang kita katakan raditu billahi rabba. Aku ridha Allah Tuhan aku ridha benda ni dah berlaku. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam keyakinan kita, hati kita ni ridha. Nak sampai tahap ridha tu saya rasa susah lah. Terutama bagi dalam urusan poligami, susah lah. Sebab apa? Dia susah sebab community membentuk begitu. Atau misalkan kata dalam bentuk yang lain, saya ridha Ustaz, kerajaan saya yang sedia ada ni. Untuk ridha terhadap kerajaan yang dah ada, itu tak semua orang ada. Bersabar dengan kerajaan yang ada, kemudian ridha dengan kerajaan yang ada. Taat kepada apa yang baik, menjauhi apa yang dilarangnya, itu pun ridha juga. Sebab tu bila raditu billahi rabba, Allah dah takdirkan ada kerajaan begini, so kita taat kepadanya. Jadi ridha versus sabar, apa yang saya dah sebutkan dah, ridha ni lebih afdal, lebih mulia daripada sabar. Dan maka diampunkan dosa-dosanya, maksud ulama maksudnya dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Bacaan selepas yang ketiga dan selepas dan ini yang terakhir, kita tutup dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Muhammadanil wasilah. Kenapa Muhammadanil wasilah? Kalau dalam ilmu Al-Quran atau dalam ilmu bahasa Arab, kita sebut apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, dia ada nun. Apabila tanwin dia bertemu dengan hamzah wasal, dia ada nun. So ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Atau seandainya tak nak sebut, kan boleh ati Muhammadan al wasilah wal fadilah wa mahmudan alladhi wa'adtah. Kalau nak sebut mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tu'mi'at, sesungguhnya engkau tidak menjanji. Kemudian berdoalah untuk diri di antara azan dan iqamat, kerana waktu itu dia tolak. Antara 3 perkara yang tidak ditolak, salah satu la turat, 3 perkara waktu doa yang tidak akan ditolak. Doa orang yang dizalimi, doa kepada anaknya, doa di antara azan dan iqamat. Ada di sini. Tapi adakah ada yang lebih ini? Tapi maka ikuti ucapan Rasulullah. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Kerana barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonlah kepada untukku al-wasilah. Al-wasilah ni apa? Al-wasilah ni sesungguhnya merupakan tempat tertinggi di syurga. Jadi wasilah ni maksudnya ati Muhammadan al-wasilah, berikan Muhammad tempat yang tertinggi. Dan Allah dan harap aku Rasulullah berhadap minta wasilah. Siapa yang mohon untuk al-wasilah, aku akan berikan syafaat untuknya di hari kiamat nanti. Apa maksud selawat Allah ke atas Nabi? Selawat Allah ke atas Nabi maksudnya pujian Allah, as-sana. Apa maksud selawat ke malaikat dan selawat manusia ke atas Nabi? Ini adalah maksudnya kita berdoa. As-salah lughatan doa. Solat tu daripada sudut bahasa adalah doa. So apabila kita berdoa, moga-moga Allah SWT
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat derajat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT akan mengangkat derajat kita 10 kali. Allah SWT akan menambahkan pahala 10 kali. Allah akan memberikan kita menghapuskan dosa 10 kali. So barang siapa bersalawat kepada Rasulullah, kita buat 1 kali, Allah balas 10 kali ganda. Jadi selawat ni saya teringat amalan yang Allah perintahkan kita di masa yang sama Allah buat. Allah suruh kita zakat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, puasalah. Wahai orang-orang yang beriman, zakatlah. Wahai orang-orang yang beriman, faghsilu wujuhakum wa aydikum, basuhlah wajahmu dan tanganmu. Tetapi untuk selawat ni, ya ayyuhallazina amanu ni berada di tengah-tengah ayat. Kenapa? Sebab sebelum Allah perintahkan kita, Allah berselawat. Kemudian malaikat berselawat. Kemudian ya ayyuhallazina amanu, barulah Allah perintahkan orang yang beriman berselawat. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu biasanya di awal ayat, tapi kat tengah ayat sallu alaihi selawat dan bersalamlah kepada Rasulullah SAW. So lafaz selawat, berselawat ini adalah sebuah amal ibadah yang agung, amal ibadah yang mulia, kerana bukan saja kita buat, tetapi Allah SWT berselawat. Dia seperti dalam itu saja. Hari ini pukul 11.45. Saya minta maaf jika ada suara yang terputus. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Kerana kalau ikut jadual, kita cuma ada 2 kelas. Maknanya sampai sini sajalah kelas kita. Sampai sini sajalah pertemuan kita. InsyaAllah jika ada rezeki kita berjumpa kembali. Jika tidak ada, buku Muslim itu boleh dibaca, dibeli dan diamalkan. Yang penting diamalkan. Sebab untuk belajar ni semua orang boleh belajar. Tapi untuk mengamalkan, ia memerlukan mujahadah. Perlu usaha. Untuk mengamalkan tu, dia perlu ada mujahadah di sana. Okay, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.